Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Ana Amirah binti Awi, pemegang kad matrik D2018 108 2512. Kami dari kumpulan 1 bagi subjek BMP 3093. Saya Nur Sumayah binti Cik Makno bernombor matrik D2018 108 2549. Nama saya Nona Jiha binti Abdul Rahman, memegang nombor matrik D2018 108 2519. Nama saya Nur Ain Syahira binti Muhammad Zaidi, pemegang kad matrik D2018 108 2524. Nama saya Siti Nur Aina Nabila binti Muhammad Ali, bernombor matrik D2018 108 2554. Nama saya Hashidah binti Hashim, bernombor kad matrik D2018 108 2531. Saya Sharifah Nur Syafiqah binti Abdullah, pemilik nombor matrik D2018 108 2518. Nama saya Nafisha binti Ikani, nombor matrik D2018 108 2520. Nama saya Nur Syazwani binti Awang, pemegang kad matrik D2018 108 2521. Nama saya Tahirah binti Bakar, bernama matrik D2018 108 2555. Murid-murid, kalian tahu tak definisi simpulan bahasa? Saya tahu. Simpulan bahasa bermaksud ungkapan atau perkataan yang disusun khas dan membawa pengertian yang berlainan daripada perkataan-perkataan asalnya. Betul tak cikgu? Betul tu Ranjit. Baiklah, marilah kita lihat definisi daripada beberapa orang tokoh bahasa dan ciri-ciri bagi simpulan bahasa. Menurut Zabah 1965, simpulan bahasa bermaksud ungkapan dan ertinya ialah rangkaian-rangkaian perkataan yang tetap tersimpul atau terbeku dengan susunan yang khas dan dipakai dengan erti yang khas berlainan daripada asalnya. Kemudian, simpulan bahasa terdiri daripada dua patah perkataan. Contohnya, buah fikiran yang bermaksud pendapat atau idea. Yang kedua, batu api iaitu orang yang suka menghasut. Ketiga, alas perut iaitu makan sedikit untuk menghilangkan rasa lapar. Contoh yang keempat pula iaitu banyak mulut iaitu suka bercakap, dan contoh yang kelima iaitu darah muda yang bermaksud semangat atau perasaan orang muda. Selain daripada itu, simpulan bahasa juga terdiri daripada tiga patah perkataan. Yang pertama, air mata buaya yang bermaksud kesedihan yang palsu. Kedua, bermain kayu tiga iaitu tidak jujur terhadap suami atau isteri. Ketiga, budak makan pisang iaitu mentah atau belum cukup akal. Contoh yang keempat pula, hangat-hangat tahi ayam iaitu tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan tugasan, dan contoh yang terakhir ialah putih tapak kaki yang bermaksud lari sekuat-kuatnya. Menurut Abdullah Hassan 1980 pula, simpulan bahasa terdiri daripada dua perkataan dan boleh menyampaikan maksud secara tepat tanpa penerangan maksud secara panjang lebar. Dengan kata lain, simpulan bahasa itu boleh dianggap sebagai kata majmuk. Seterusnya, menurut Abdullah Hussain 1989, simpulan bahasa ialah perkataan atau kelompok kata yang tertentu untuk menunjukkan sesuatu maksud lain daripada erti lazimnya. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada
kepada ciri-ciri simpulan bahasa. Ciri-ciri simpulan bahasa yang pertama ialah simpulan bahasa ini merupakan bentuk yang paling ringkas tetapi mempunyai makna yang mendalam. Yang kedua, kandungan maksud simpulan bahasa adalah berlainan daripada makna perkataan yang membentuknya. Yang ketiga, simpulan bahasa juga terbentuk daripada penggunaan kata nama am, contohnya anak buah, buah tangan dan lipas kudung. Yang keempat, simpulan bahasa terbentuk daripada penggunaan kata kerja, contohnya ajak-ajak ayam dan pasang telinga. Yang kelima, simpulan bahasa yang terbentuk daripada penggunaan kata adjektif, contohnya besar kepala, bodoh sepat dan kecil hati. Yang keenam, simpulan bahasa terbentuk daripada penggunaan kata nama khas, contohnya Abu Jahal, Mak Jenin dan Pak Kaduk. Yang terakhir, simpulan bahasa terbentuk daripada nilai kepercayaan, contohnya air pinang, batu buyung dan makan bulan. Ada tak maklumat yang kurang difahami atau kurang jelas? Tidak ada, cikgu. Jelas. Baiklah, kalau begitu, cikgu akan uji pengetahuan kalian. Nak tak? Nak. Cikgu akan tunjukkan gambar bagi mewakili simpulan bahasa. Kalian perlu meneka apakah simpulan bahasa tersebut. Jelas tak arahan cikgu? Jelas, cikgu. Jom kita main. Tak sabar. Baiklah, soalan yang pertama. Buah hati. Wah, bagus murid-murid. Baiklah, apa maksud buah hati? Kekasih. Betul, laju betul je ia sebut kekasih. Baiklah, kita akan teruskan pula dengan gambar yang seterusnya, iaitu gambar buah tangan. Wah, semua bijak pandai ya. Betul. Maksudnya cenderamata atau hadiah. Baiklah, simpulan bahasa yang seterusnya ialah hati ayam. Sedap tu cikgu. Mak saya ada jual 2 singgit. Itu nama makanan, bukannya simpulan bahasa. Sabar ya, tak lama lagi masa rehat. Hihihi, maafkan saya cikgu. Tak mengapa. Bagus Aliong kerana tidak hati ayam. Kecap cikgu. Maksud hati ayam itu apa cikgu? Hati ayam maksudnya penakut. Oh, maksudnya saya tidak penakut. Betul tu Aliong. Cuba teka simpulan bahasa ini pula. Kacang hantu. Betul, pandai. Maksudnya orang yang suka menghasut dan menyebarkan fitnah. Seterusnya, kaki ayam. Saya tahu maksudnya cikgu. Maksudnya tidak memakai kasut. Betul, pandainya. Cuba teka gambar ini pula. Puteri lilin. Betul, maksudnya tidak tahan panas, cikgu. betul tu Siti. Wah, nampaknya murid cikgu tahu beberapa simpulan bahasa dalam bahasa Melayu. Baiklah, loceng pun sudah berbunyi. Cikgu harap kamu membuat ulang kaji pelajaran di rumah mengenai simpulan bahasa. Terima kasih, cikgu. Contoh-contoh lain simpulan bahasa. Berbuih mulut, penat bercakap, menegur dan menasihati. Ulat buku. Seseorang yang suka membaca buku mendalami ilmu dengan cara membaca buku. Telinga litah yang bermaksud tajam pendengaran. Buruk siku, mengambil semula benda yang telah diberikan kepada orang lain.
Cangkul angin, melakukan pekerjaan atau sesuatu yang sia-sia ataupun tidak berfaedah. Ambil mudah, menganggap sesuatu perkara itu senang dan mudah. Ali memakan sekeping roti sebagai alas perut. Anum merupakan anak angkat Encik Ahmad. Mereka sudah berbaik, jangan pula kamu menjadi batu api. Siti merupakan seorang mata duitan. Ibu rambang mata apabila memasuki kedai itu. Pemuda itu tersenyum kambing apabila melihat gadis ayu. Kesimpulannya, rangkaian perkataan bagi simpulan bahasa membawa makna yang berbeza daripada makna asalnya. Ia digunakan sebagai alat berkomunikasi sama ada untuk menegur perbuatan yang tidak elok, memberi harapan, motivasi, menyindir, memberi arahan dan sebagainya. Kepelbagaian fungsi dalam simpulan bahasa membawa kepada variasi makna dalam simpulan bahasa yang dicipta.